Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Nordin bin Nawi, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Guar Cempedak, ingin berkongsi maklumat berkenaan dengan showcase penjaminan kualiti PBD dan UASA bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Pertama, objektif penjaminan kualiti iaitu dapat meningkatkan kefahaman sekolah terhadap penjaminan kualiti PBD untuk semua subjek. Ia juga dapat membantu dan mendorong semua sekolah melaksanakan penjaminan kualiti untuk semua subjek secara bersistematik dan tersusun. Ia juga dapat membantu sekolah menyediakan manual ringkas OPR bagi setiap penjaminan kualiti iaitu pementoran, penyelarasan, pemantauan dan pengesahan. Ia juga dapat membantu dengan membuat sesuatu yang memudahkan pihak sekolah menyediakan bahan asas ketika dokumentasi penjaminan kualiti di peringkat sekolah. Penjaminan kualiti ini dibahagikan kepada 4P, iaitu pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan. Bagi P yang pertama, iaitu pementoran. Pementoran adalah proses menyampaikan maklumat mengenai pelaksanaan PBD berdasarkan arahan KPM. Tempoh pelaksanaannya dijalankan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan PBD. Ia dijalankan sebanyak 2 kali setahun. Objektif pementoran yang pertama, memberi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mengenai prosedur dan garis panduan kepada guru. Ia juga dapat meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru. Dia mampu membimbing dan membantu guru menyelesaikan masalah, meningkatkan profesionalisme dan kualiti kerja guru. Jenis-jenis pementoran formal dan informal. Pementoran formal dijalankan secara terancang dan berjadual dalam mesyuarat atau sesi peningkatan profesionalisme guru. Pementoran informal ialah dijalankan sebelum, semasa atau selepas pelaksanaan PBS tanpa jadual yang ditetapkan. Peranan personal pementoran: menetapkan objektif, jadual dan kaedah pementoran, menyediakan dokumen, bahan rujukan pementoran, menjalankan pementoran bagi tajuk yang telah ditetapkan. Contoh yang pertama, penghasilan item objektif, memberi guru pengetahuan dan kefahaman mengenai prinsip pembinaan item, memberi contoh item objektif yang menepati prinsip pembinaan item, membimbing guru menghasilkan item yang menepati prinsip pembinaan item, menilai item yang dibina guru. Di sini saya sediakan borang-borang yang perlu diisi. Yang pertama, borang PKM1 diisi oleh menti selepas proses pementoran dijalankan. Yang kedua, borang PKM2 diisi oleh mentor berdasarkan dapatan instrumen PKM1. Dan di sini juga saya sediakan contoh OPR pementoran yang telah dijalankan. Seterusnya, P yang kedua iaitu pemantauan. Pemantauan adalah proses mengawal sedia bagi memastikan pelaksanaan PBD mengikut arahan yang ditetapkan oleh KPM. Tempoh pelaksanaan pemantauan dijalankan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan PBD. Juga dijalankan sebanyak 2 kali setahun. Objektif pemantauan yang pertama, bagi memastikan PBD dilaksanakan mengikut prosedur dan garis panduan. Yang kedua, mengenal pasti masalah pelaksanaan PBD. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBD.
mengelakkan berlakunya penyelewengan dan tidak akur pelaksanaan PBD, dan yang terakhir menyediakan laporan PBD untuk penambahbaikan. Borang-borang yang perlu diisi iaitu borang PKP 1A hendaklah diisi oleh pemantau selepas pemantauan PDP, dan borang PKP 2A diisi oleh pemantau berdasarkan dapatan instrumen PKP 1A. Pemantau untuk borang ini adalah Tuan Guru Besar sendiri, dan saya sediakan juga OPR pemantauan yang telah dijalankan. Dan seterusnya P yang ketiga iaitu penyelarasan. Penyelarasan adalah satu proses untuk memastikan keseragaman pemberian TP dan skor. Tempoh pelaksanaan dijalankan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan pentaksiran. Juga dijalankan sebanyak 2 kali setahun. Objektif penyelarasan yang pertama, menyelaras pengetahuan dan kefahaman guru terhadap skor dan TP, memastikan guru memeriksa hasil kerja murid, memastikan TP diberikan tepat dengan keupayaan murid, sah dan kebolehpercayaan iaitu autentik, dan skor adil kepada semua murid. Jenis-jenis penyelarasan, yang pertama penyelarasan dalaman. Penyelarasan dalaman dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan yang kedua, penyelarasan luaran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh PPD, JPN ataupun KPM. Peranan personel penyelarasan. Yang pertama, mengadakan taklimat penyelarasan bagi memastikan guru faham dengan cara pemberian TP. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru untuk memastikan hasil kerja murid mengikut standard prestasi. Yang ketiga, menjalankan penyelarasan rawak semak balas 10 sampel hasil kerja murid seiring dengan standard prestasi. Yang keempat, memastikan guru konsisten dalam pemberian TP. Dan yang terakhir, mengesahkan TP murid bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor, iaitu autentik. Dan borang-borang yang perlu diisi, itu borang PKS 1A diisi oleh penyelaras dalaman semasa melakukan penyelarasan penskoran hasil kerja murid. Dan juga borang PKS 1B diisi oleh penyelaras yang menjalankan penyelarasan, dan borang PKS 2 disediakan oleh penyelaras sebagai laporan berdasarkan maklumat instrumen 1B. Di sini disediakan juga lembaran kerja murid yang dijalankan untuk murid tahun 3. Jadi penyelarasan ini telah dijalankan oleh murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Gua Cepadak, dan contoh-contoh OPR yang telah dijalankan. Dan yang terakhir, P yang terakhir iaitu pengesanan. Pengesanan ialah satu proses untuk menilai instrumen PBD, dan tempohnya adalah sebelum dan selepas pelaksanaan PBD. Dan juga dijalankan 2 kali setahun. Objektif pengesanan bagi memastikan instrumen PBD menepati DSKP, memastikan item yang dibina sesuai dengan aras murid, memastikan laras bahasa yang sesuai dengan murid. Jenis-jenis pengesanan dalaman iaitu pengesanan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, pengesanan luaran dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh PPD, JPN atau KPM. Peranan personel pengesanan. Menyemak instrumen pentaksiran yang disediakan guru, menepati DSKP sesuai dengan konstruk, menepati prinsip pembinaan item sesuai dengan TP murid, laras bahasa yang sesuai, masa yang mencukupi dan kebolehtakbiran PBD. Borang-borang yang perlu diisi iaitu borang PKK 1 diisi oleh personel pengesanan yang menjalankan pengesanan, dan di sini contoh jadual spesifikasi item ataupun JSI, dan juga jadual spesifikasi ujian JSU. Contoh-contoh
ujian yang dijalankan iaitu UASA bagi tahun 6 dan juga perlu mengisi borang PKK 2. Laporan disediakan oleh personal pengesanan berdasarkan maklumat instrumen PKK 1. Dan yang terakhir sekali, cadangan fail induk penjaminan kualiti PBD. Jadi ketua panitia bolehlah merujuk kepada perkara-perkara yang perlu ada dalam fail panitia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu memudahkan kerja panitia pendidikan untuk sekolah-sekolah yang berkenaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.